Hai, berjumpa lagi kita di channel Cikgunya AC. Kali ini kita akan tengok sejarah tingkatan 3. Ya. Jadi, tajuk video kali ini ialah bab 7.2 Sistem Pentadbiran Barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Kita tengok yang kedua, kesan kepada kehidupan masyarakat tempatan. Jadi yang pertama dia berkaitan dengan kesan kesengsaraan kepada rakyat, ya, di mana British telah memperkenalkan pelbagai cukai, iaitu contoh cukai tanah, cukai hasil hutan dan juga cukai tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi cukai-cukai ini secara tidak langsung telah menjejaskan kehidupan masyarakat pada ketika itu. Negeri pertama yang akan kita tengok adalah Kelantan. Jadi sebelum datangnya pihak British, cukai dikutip tetapi jumlahnya ini adalah sedikit. Okay? Contoh, sekiranya tanaman yang ditanam ini sikit, maka cukai yang dikenakan juga akan sikit, rendah. Okay? Jadi tanah yang tidak diusahakan ini akan dikecualikan daripada cukai. Okay, jadi ini contoh kadar cukai pada ketika itu. Jenis cukai tanah pertanian di mana kadar cukainya ini 40 sen seekar hingga RM1.20 seekar. Okay, jadi tanah yang tidak diusahakan tidak perlu dibayar cukai. Namun, selepas datangnya pihak British, setiap penduduk mesti melaporkan keluasan sawah padi yang mereka miliki. Setiap tanah yang mempunyai keluasan 400 depa persegi dikenakan cukai sebanyak 3 kupang ataupun 30 sen pada masa itu setahun. Semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai. Jadi berbeza dengan sebelum datangnya pihak British. Sekiranya tanah yang tidak diusahakan sebelum datangnya British tidak perlu membayar cukai. Tetapi selepas datangnya pihak British, tanah yang tidak diusahakan perlu juga membayar cukai sebab selepas datangnya pihak British, setiap penduduk perlu laporkan keluasan tanah masing-masing. Jadi kalau diusahakan kena bayar cukai, tidak diusahakan pun perlu bayar cukai. Jadi ini contoh cukai yang dikenakan sekiranya tanah itu diusahakan. Maksudnya di sini 2 kali bayar cukai lah. Okey, contoh pokok durian. Kadarnya adalah 12,5 sen sepohon. Pokok kelapa, sekiranya menanam pokok kelapa dan pokok itu berbuah, jadi 3 sen sepokok. Kalau tanam pokok pinang pula 1 sen sepohon. Sirih 5 sen sejunjung. Lembu dan kerbau 20 sen seekor setahun. Jadi bayangkan sekiranya 1 hektar, mustahil kita tanam 1 pokok saja kan. Contohnya pokok durian, 1 pokok saja, mustahil. Jadi maksudnya dia menyusahkan penduduk tempatan. Kita tengok sudahlah cukai dikenakan. Masalah kedua adalah masalah membayar cukai. Jadi, penduduk yang ingin membayar cukai merasakan sangat susah. Antaranya pejabat bayaran cukai jauh. Pejabatnya pula cuma buka pada waktu pejabat. Sekiranya datang selepas pejabat tutup memang tak dapat bayarlah. Jadi kepada sesiapa yang rasa tidak mau bayar cukai, sebenarnya penduduk tempatan bukan tidak mau bayar cukai, tetapi waktu pejabat itulah yang menyebabkan cukai susah untuk dibayar. Jadi ini menyebabkan pihak British mengambil tindakan untuk menangkap sesiapa yang tidak berjaya membayar cukai. Terusnya kita tengok negeri Terengganu. Bagi negeri Terengganu pula, pembayaran cukai ini sebenarnya bercanggahan dengan nilai tempatan.
Kepada sesiapa yang ingin mengusahakan tanah di negeri Terengganu perlu mendapatkan surat kebenaran. Contohnya nak mengambil hasil hutan madu contohnya perlu dapatkan surat kebenaran daripada pihak British dulu. Nak buka tanah pun perlu dapatkan surat kebenaran. Tidak kisahlah tanah itu untuk tinggal, penempatan ataupun untuk menanam, berhumah. Dua-dua perlu mendapatkan surat kebenaran daripada pihak British. Negeri yang seterusnya, negeri Sarawak. Pada 1894, DJS Berry, pegawai grup, dalam mengenakan cukai terhadap orang Iban. Jadi, pada masa yang sama juga, pegawai ini juga memusnahkan rumah panjang yang dimiliki oleh orang Iban. Secara tidak langsung juga ini menyebabkan orang Iban terpaksa berpindah. Sebab rumah mereka sudah dimusnahkan. Jadi semasa berpindah, bagi orang Iban, mereka ada barang-barang mewah. Antara barang mewahnya adalah tempayan dan tembaga, di mana dalam tempayan dan tembaga ini mereka menyimpan harta-harta warisan. Jadi barangan tempayan dan tembaga ini telah dirampas oleh pihak British kerana gagal membayar cukai. Di mana denda dikenakanlah 10 kati sama dengan $7.20. Tetapi kalau ikutkan barang mewah untuk orang Iban tidak perlu dikenakan cukai. Jadi memandangkan tidak membayar cukai, tempayan dan tembaga itu dirampaslah. Dengan alasan tidak membayar cukai. Jadi secara tidak langsung ini menyebabkan orang-orang Iban semakin marah dengan pihak Brooke lah. Negeri seterusnya akan kita tengok adalah negeri Sabah. Ini adalah beberapa cukai yang dikenakan kepada orang murut oleh pihak SBUB. Kita tengok jenis cukai ya. 1 ekar tanah, kadar cukainya adalah $1. Jadi kawasan tanah yang melebihi 1 ekar perlu membayar $2. Hak milik tanah bagi setiap 0.4 hektar 50 sen setahun. Pokok kelapa yang ditanam ini kalau menghasilkan nira, dia perlu membayar 25 sen setahun. Kemudian segantang beras 2 sen. Tangkapan ikan besar 1 ekor $1. Kalau memelihara anjing $1 seekor. Jadi bayangkan kalau rumah kita ni menanam, lepas tu kita pun makan kan, makan beras, nasi lah. Lepas tu kita memelihara lagi binatang-binatang. Jadi satu keluarga berapa banyak cukai yang perlu dibayar. Jadi secara tidak langsung kesimpulannya ialah cukai-cukai ini terlampau banyak yang perlu dibayar oleh orang murut lah terutamanya. Seterusnya kita tengok layanan tidak adil kepada orang-orang murut terutamanya lah. Jadi orang murut ini dilarang untuk membuka tanah baharu, di mana pada ketika itu kebanyakan orang murut ini mengamalkan pertanian pindah. Jadi kalau tidak boleh buka tanah baru, maksudnya mereka tidak boleh menanam sebab tanah yang mereka buka sebelum ini tidak lagi subur. Jadi menyebabkan mereka mengalami kekurangan bekalan beras. Selain daripada untuk pertanian pindah, tanah baru dibuka untuk penempatan. Seterusnya, pihak SBUB juga mengenakan bayaran mengikat tanah untuk pensepadanan. Tujuan pensepadanan ini diwajibkan oleh pihak British lah. Jadi nak menyukat perlu bayar. Seterusnya, layanan yang tidak adil ni khas kepada suami isteri. Suami isteri yang sudah berkahwin, mereka dipaksa untuk tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Sekiranya nak berjumpa, boleh. Tetapi kena bayar $1 per setiap kali berjumpa. Ini boleh nampaklah kenapa orang burut sangat tidak suka dengan pihak SBUB disebabkan layanannya tidak adil kepada mereka. Jadi sampai sini saja
perkongsian kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya rasa video ini bermanfaat kepada anda, jangan lupa subscribe. Terima kasih kerana menonton. Bye.